Salam sejahtera. Saya, Louis Ping Laing, penolong PPD di Unit Pemeliharaan Khas di PPD Miri, mewakili dua orang rakan lain dan seorang guru akan menyampaikan pembentangan kami yang bertajuk Bimbingan Menangani Isu Kehadiran di dalam Kelas Pemulihan Khas yang menggunakan kaedah luar talian. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia bermula tahun 2020 telah memberi kesan yang sangat mencabar kepada guru, murid-murid dan ibu bapa. Ini adalah kerana pendekatan PDPR yang menjadi medium penyampaian ilmu dan pelajaran kepada anak-anak murid. Bermulanya PDPR pada tahun 2020, penglibatan atau kehadiran murid-murid pemulihan khas di salah sebuah sekolah di PPD Miri adalah sangat tidak memuaskan. Seramai 5 orang sahaja murid yang aktif dan selalu melibatkan diri dalam sesi PDPR sepanjang tahun 2020 sehingga ke akhir Jun 2021. Bilangan murid tahun 3B adalah seramai 32 orang, manakala 29 daripada mereka adalah murid pemulihan khas. Murid pemulihan terdiri daripada 25 orang murid lelaki dan 4 orang murid perempuan dan rata-rata mereka mempunyai latar belakang sosioekonomi yang berbeza-beza. Isu kehadiran yang rendah dalam kelas pemulihan akan menyebabkan murid pemulihan akan terus ketinggalan dalam pelajaran mereka. Motivasi murid yang rendah menyebabkan mereka tidak bersemangat untuk menghadiri PDPR. PDPR untuk kelas pemulihan di sekolah ini dijalankan secara luar talian yang menggunakan aplikasi WhatsApp. Tahap ekonomi keluarga yang rendah menyebabkan pembelajaran atas talian tidak menjadi pilihan ibu bapa murid-murid. Kajian ini dijalankan ke atas kelas PDPR guru pemulihan khas yang mengajar kelas 3B di salah sebuah sekolah rendah di PPD Miri. Pengkaji yang juga merupakan seorang penolong PPD di unit pemulihan khas PPD Miri mendapati setelah seminggu pemerhatian dibuat ke atas kehadiran murid kelas ini, kehadiran murid ke kelas pemulihan ini adalah 3 orang pada waktu PDPR berlangsung dan 5 orang murid yang hadir secara keseluruhan sepanjang minggu. Memandangkan penglibatan murid semasa PDPR sangat tidak memuaskan, saya sebagai pengkaji mengambil tindakan untuk membantu guru untuk mengatasi isu tersebut melalui bimbingan yang diberi. Guru telah memilih untuk menjalankan PDPR secara luar talian memandangkan majoriti ibu bapa memilih untuk anak-anak mereka menjalankan PDPR secara luar talian. Objektif kajian ini dijalankan adalah bagi membantu guru pemulihan khas di kelas 3B di sebuah sekolah rendah di PPD Miri mengatasi isu kehadiran murid dalam pengajaran PDPR secara luar talian. Objektif amnya adalah untuk meningkatkan kehadiran murid dalam PDPR pemulihan khas dan objektif khusus yang pertama mengenal pasti isu yang menyebabkan isu kehadiran timbul di kelas ini dan yang kedua ialah mengenal pasti pendekatan yang sesuai untuk menangani isu kehadiran.
Kumpulan sasaran kajian adalah sebuah kelas pemulihan khas iaitu kelas 3B di sebuah sekolah rendah di PPD Miri. Kelas pemulihan ini terdiri daripada 29 orang murid yang diajar oleh guru pemulihan khas sejak tahun 2020. Tinjauan awal semasa pencerapan pertama dijalankan, saya mendapati kaedah penyampaian PDP yang digunakan oleh guru tersebut gagal menarik perhatian murid untuk menghadiri PDPR. Ini adalah kerana kaedah penyampaian PDP yang digunakan oleh guru adalah terlalu umum. Melalui pemerhatian, saya menyimpulkan bahawa apabila arahan diberi terlalu umum, maka murid tidak merasakan guru memberi perhatian yang khusus kepada mereka. Tambahan lagi, murid-murid ini adalah murid pemulihan. Pada dasarnya, murid pemulihan sangat memerlukan perhatian yang khusus dari guru kerana mereka tergolong dalam golongan murid yang mempunyai tahap penguasaan yang rendah. Tambahan pula, ibu bapa atau penjaga murid di kelas tersebut juga kurang bermotivasi kerana tiada perhatian berfokus diberi kepada anak mereka. Melalui perbualan dengan guru, kehadiran murid pemulihan adalah sangat rendah, iaitu sekitar 5 orang murid sahaja. Isu ini telah berlarutan semenjak PDPR dilaksanakan. Melalui pencerapan kelas yang dibuat, saya dapat melihat bahawa hanya 3 orang murid yang terlibat secara aktif dalam PDPR yang berlangsung secara luar talian tersebut. Saya juga mendapati kaedah penyampaian guru kurang sesuai dan gagal menarik perhatian murid untuk menghadiri PDPR ini. Ibu bapa menjadi tidak bermotivasi untuk menggalakkan anak mereka untuk mengikuti PDPR kerana kaedah penyampaian guru dilihat sebagai tidak relevan dengan situasi yang dihadapi oleh mereka pada waktu itu. Ini adalah rekod kehadiran murid sepanjang 1 minggu pencerapan sebelum intervensi dibuat. Saya telah mengambil tindakan untuk membimbing guru bagi mengatasi isu yang timbul. Bimbingan telah berjalan sebanyak 4 kali dalam tempoh 2 bulan yang bermula pada 22 Jun 2021. Di bawah adalah bimbingan serta dapatan bimbingan. Bimbingan pertama pada 22 Jun 2021, saya telah membuat temu bual bersama guru berkenaan dengan PDPR beliau setakat pada hari tersebut. Dapatan saya adalah guru menghadapi isu kehadiran murid yang rendah dalam setiap PDPR yang dijalankan. Pencerapan PDPR dijadualkan berlangsung pada 28 Jun selama 1 minggu. Pada 28 Jun 2021, guru telah memasukkan saya ke dalam kumpulan WhatsApp PDPR guru bersama murid. Dan setelah seminggu, saya dapati kaedah penyampaian yang terlalu umum telah digunakan oleh guru gagal menarik perhatian murid. Hanya 5 orang murid yang memberi respon untuk PDPR secara luar talian tersebut. Dan pada 2 hari bulan Julai 2021, bimbingan telah diberi kepada guru dengan mencadangkan guru menyampaikan pengajaran secara berfokus kepada setiap individu murid. Dan sebaik saja guru melaksanakan PDP secara berfokus tersebut, peningkatan mendadak kehadiran murid dapat dilihat. Murid yang tidak pernah memberi respon di dalam WhatsApp menghantar tugasan yang diberi. Ibu yang tidak pernah memberi respon akhirnya bertanyakan soalan tentang tugasan.
Dari 5 orang murid, sekarang 23 orang murid memberi respon dan menghantar tugasan yang diberi. Dan pada 25 Ogos 2021, pemerhatian PDPR guru telah berlangsung selama 7 minggu. Dan sepanjang 7 minggu itu, guru menunjukkan sikap positif sepanjang pemerhatian dibuat. Disebabkan guru menjalankan PDPR secara luar talian, maka guru telah masukkan pengkaji ke dalam aplikasi WhatsApp yang digunakan untuk menjalankan PDPR bersama-sama murid. Langkah-langkah yang digunakan dalam kajian tindakan ini dapat dilihat dalam gambar raja yang dipaparkan. Kitaran kajian tindakan hanya melalui satu kitaran saja kerana isu yang telah dikenal pasti pada awalnya dapat diatasi selepas satu kitaran. Sepanjang minggu pertama semasa pencerapan dibuat menunjukkan hanya 3 orang murid yang memberi respon kepada guru ketika PDPR dijalankan pada satu-satu masa. Sejumlah 5 orang murid yang hadir ke PDPR sepanjang minggu tersebut. Sepanjang tempoh kajian dari bimbingan kedua sehinggalah ke hari terakhir pemerhatian dibuat, saya mendapati kehadiran murid telah meningkat secara mendadak. Sikap guru yang positif di dalam menerima teguran dan sedia belajar membuatkan bimbingan yang diberi menjadi lebih mudah. Sikap sentiasa mahu membuat penambahbaikan yang diberi dan yang ada di dalam diri guru datang dari sikap terbuka guru menerima teguran. Dan setelah bimbingan pertama dibuat, guru terus membuat penambahbaikan dalam penyampaian pengajaran yang digunakan oleh guru dalam PDP. Secara keseluruhan, bimbingan diberi kepada guru memberi impak yang besar dalam PDP guru. Isu yang telah memberi tekanan kepada guru sebelum ini telah dapat diatasi. Ini telah memberi kelegaan kepada guru. Pengurusan PDPR guru menjadi lebih teratur kerana kehadiran murid ke kelas pemulihan dapat ditingkatkan. Perubahan sikap murid juga disifatkan sebagai satu perubahan positif kerana mereka merasakan guru mengambil berat akan pelajaran mereka. Dengan ini, murid menjadi lebih bersemangat untuk belajar dan menghadiri kelas-kelas yang seterusnya. Kaedah penyampaian guru yang berfokus telah memotivasikan ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak mereka terlibat secara aktif dalam PDPR guru. Ini dapat dilihat dengan kehadiran murid dari 5 orang ke 23 orang. Ini merupakan satu pencapaian yang sangat besar. Guru merasa sangat gembira dengan perubahan ini dan menjadi lebih bermotivasi di dalam menyampaikan pengajaran beliau. Selepas bimbingan dibuat, saya dapat lihat murid lebih bertanggungjawab di dalam menyampaikan dan menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru kepada murid. Untuk kajian seterusnya, saya mencadangkan supaya kajian dibuat ke atas hubung kait antara pembelajaran anak-anak dengan tahap motivasi ibu bapa. Ini kerana saya dapati tahap pembelajaran anak-anak dipengaruhi oleh ibu bapa masing-masing. Dengan ini, guru-guru akan lebih memahami mengapa ada turun dan naik di dalam pembelajaran anak-anak didik mereka. Sampai sini sahaja pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.